Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada hari yang paling istimewa sebab saya menjemput artis yang paling lama dengan saya sebenarnya. Artis yang saya anggap sebagai mak saya, sebagai mama saya, dan kita orang memang serasi dan seronok bersama dia. Kalau nak tahu, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah dia artis favourite saya. Noria Ramli. Noria Abdul Ghani. Itu nama betul. Sila masuk. Kita bersama dalam saya punya cantik rumah kau sih. Boleh lah mak. Hasil usaha kita syuting mak. Sila mak. Mama tengah buat apa sekarang? Ni tengah free lah. Tu yang boleh datang jalan tu. Kata mama buat ni apa episod banyak? Ada buat peniaga pasar. Dia pasar fun-fun tani. lah. Buat episod. Okey, semua orang kenal tahu siapa Noria Ghani, Noria Ramli, semua kenal, tetapi kita tidak tahu latar belakang hidup dia. Banyak benda-benda sebenarnya yang menarik yang kita tak tahu. Kita nak tahu dari mana mama bermula, siapa yang bawa mama ke dunia seni kita ni. Sebab mama adalah antara pelapis ataupun waris yang tinggal daripada zaman P. Ramlee. Tak ramai dah ni mak. Kan? Jadi boleh mama cerita sikit. Macam mana bermulanya tu? Ini cerita lama lah. Saya diperkenalkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada tahun 1969. Allah, saya baru lahir 23 tahun. Itulah dia. Jangan cerita, jangan sebut. Itulah. Aku malu lah. Rasa pula kita tua. Mulanya saya ni konon dulu lah bertanding-tanding lah ni ratu-ratu cantik saya konon. Ratu Kelang. Ratu Selangor. Okey. Salah seorang daripada judges dia tu, judges dia semua tu memang pengarah lah. Eskandar Resman, Omar Rojek, P. Ramlee, Jin Samsudin masa tu. Dan saya berjaya lah. Jadi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee offer saya pergi buat screen test. Dulu screen test. Sekarang audition lah agaknya kan. Pergi tu pagi screen test terus syuting. Apa yang buat P. Ramlee suka sangat tu? Kononnya saya fotogenik. Allah. Orang yang tahulah tu tahu fotogenik tu apa ya. Jadi pasal cerita dulu hitam putih lagi. Hitam putih, jadi dia perlukan fotogenik lah. Saya yang paling penting sekali ialah saya nak tahu kisah bagaimana mama dengan P. Ramlee. Mama cerita sikit mak. Tak ramai orang tahu zaman mama dulu bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kita nak tahu sedikit siapa insan istimewa ni. Lepas tu berapa banyak mama berlakon dengan dia? Allahyarham P. Ramlee ni orangnya simple lah, dia simple. Tidak macam orang kata orang aku director macam ni macam tu lain. Sikap-sikap dia tu lain. Dia normal, memang baik orangnya. Macam kita ni senang dekat dan senang mesra. Macam mama baru berlakon, of course kita dari Kelang, kira kampung. Kampung. Tiba-tiba jadi superstar. Belum lagi superstar. Tentu of course mula-mula berlakon kita tak biasa, malu. Malu. Scene saya yang first kali kena peluk Jin Samsudin. Masa tu. Cuba fikir, kita first day, first scene. Nak meluk orang. Nak meluk. Habis kaki saya pinjam semua, terpijak semualah. Pakainya pakai terompah. Bayangkan terompah kena kaki sakit kan. Tapi itulah permulaan saya. Alhamdulillah. Maknanya apa yang dia nak tu saya dapat bagi. Kalau dulu pengarah ni yang pilih artis. Sekarang ni stesen pula yang kata orang yang pilih. Maknanya kalau dulu peranan orang tu nak yang katalah jahat, memang dulu muka. Betul. Memang muka musibat lah yang jadi jahat tu. Tak ada nak yang handsome, yang lawa-lawa, tak ada. Dia orang lebih mengutamakan kualiti lakonan daripada rupa. Jadi Allahyarham P. Ramlee ni orangnya memang dia akan cari orang yang kena dengan peranan dia. Jadi dia membentuk lah. Dia membentuk Kalau kita maknanya tak dapat lagi apa yang hendak tu,
tak adalah dia nak main maki ke, nak apa ke, marah kan. Macam ni macam umpamanya arwah Nurizan dulu jadi dia berlakon-berlakon biasalah, kadang kita lupa dialog apa. Kalau dah 3-4 kali tu ada orang mula juga dah naik darah juga nak darah naik angin lah. Lepas tu dia tak akan marah. Dia leka ajak kita borak lah apalah sampai hilang gemuruh kita hilang, and then kita dah okey maknanya kan. Boleh syuting. Okey buat. Director boleh buat. Dia pandai bagi mood dia pandai bagi mood. Dia pandai bagi mood. So lepas filem Kancah Tirana tu Mama berlakon lagi dengan Allahyarham ke tak ada? Adalah 2, 3 termasuk Dr. Rusdi tu. Dr. Rusdi itu pasal Rusdi tu nama dia yang bagi. Pada Rusdi Ramli mengandungkan Rusdi tu. Jadi bila mengandung bersalin dia bagi nama. Dia bagi nama Rusdi. Itu serba sikitlah dengan P.Ramlee. Tapi selain pada tu saya memang lebih rapat macam keluarga. Sebabnya arwah bekas suami saya Ramli Ismail tu adik angkat dia. Jadi kami memang selalu bersamalah. Kira rumah tangga tu memang saya biasa duduk samalah dengan dia kan. Hubungan jadi rapat abang lah. Abang kira macam abang. Tapi kita punya respect dengan dia tu memang nampak sangat. Semua orang respect dia. Semua panggil dia Wak. Banyak Wak Ramli panggil Wak Ramli. Maknanya Wak tu dia macam kita hormat lah. Selepas 70-an, 80-an, 90-an Mama lebih banyak berlakon filem-filem semua. Memang orang cakap filem komedi kan. Macam mana dia tukar tu kan, tiba-tiba orang nampak Mama sebagai seorang komedian. Mama di offer oleh arwahnya Ibrahim Din. Ni RTM kan. Ibrahim Din saja bawa masa tu rancangan RTM, especially-nya hari-hari Minggu, Mari Ketawa, rancangan kira komedi. Masa itulah saya bercampur dengan AK Jalani, Yahya Sulong, SM Salim. Dari situlah saya mula masuk komedi. Kan. Barulah saya dijemput oleh produser Opah, iaitu Puan Zohara Ghani Batu Shah. Dia pelawar saya mula-mula buat drama Sesejuk Air di Gunung, saya ingat. Satu tu dah drama. Jadi sebenarnya saya naik dari filem, ya. Tapi saya terkenal ataupun popularnya dengan Opah. Disebabkan nama Joya. Kan. Satu Joya Malaysia tu time itu semua orang ingat Opah. Bila ingat Opah ingat Noria Ramli. Ingat Joya. Joya tak ada sebut Nolia ni. Hilang Nolia Ghani hilang. Joya. Sampai sekarang pun orang masih lagi memanggil saya Joya. Tu dah istimewanya drama-drama dulu dia ada buat satu characterization yang memang kena kepada pelakon. Jadi kalau pelakon tu komedi dan dia boleh bawa watak tu dan sampai bila pun orang kenal dia. Sebab tu kadang-kadang kita orang syuting pun di mana-mana orang akan ingat Joya. Dia berlainan dengan Opah tu saya berlakon selama 18 tahun. 18 tahun 18 tahun. Berapa siri tu? Jangan cerita lah. Sekali buat kalau macam RTM dulu 13. Sekali 13. Sekali buat 13 Ada masa tahun yang sampai 26. Memang orang suka sangat. Sebab Opah tu lebih dekat dengan kita. Dia buat cerita kampung, cerita-cerita yang berlaku dalam sebuah keluarga kan. Betul. Itu yang sedap tu. Kalau dulu budak-budak mengikuti apa yang Opah tu nasihat, tak boleh buat macam ni, ikut. Cerita Opah tu yang menaikkan saya, mempopularkan dah kata orang daripada saya bermula dengan filem, tapi yang betul-betul kata orang sekarang meletup lah. Meletup tu Opah lah. Betul di sana sini saya buat show mana-mana orang still menerima kita Joya. Betul. Okey, nak tahu lagi pasal Noria Ramli ni, banyak lagi best pasal dia. Berlakon filem banyak, berlakon drama banyak.
kita ikuti next segment. Konon-konon kita ada next segment juga. Tunggu tau lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai seorang pengarah, saya memang memerlukan energi. Extra energi memang bagus untuk kita. Kalau tidak, saya lemau. 24 jam kerja, tidur tak cukup, segala-gala bendanya tak cukup. Jadi kalau saya tidak ada jus extra power ni, memang payah untuk saya menjalankan kerja-kerja. Jus extra power ni, tidur kita tak cukup, bangun pagi kita mantap. Dan satu lagi yang paling saya suka, dia memberi saya energi. Energi yang bukan sikit tetapi banyak. Dan tanpa jus extra power, saya mungkin akan tertidur siang, tertidur malam. Tetapi dengan jus extra power ni, badan mantap dan sihat. Saya akan mengamalkan minum dia. 1 suku gelas malam sebelum tidur dan juga pagi selepas breakfast. Hebat. Jus extra power memang mantul. Okey Mak, sekarang ni kita cerita pula pasal filem. Mama time-time tu memang hebat. Walaupun karakter sikit, tak banyak, tetapi filem Mama semua letup-letup kan. Saya suka tengok Mama dalam mekanik tu. Sikit punya gila. Banyak filem Mama semua fun-fun. Ada je punchline yang dia orang bawa. Walaupun sikit kan. Jadi boleh Mama cerita sikit pasal yang mekanik tu kan. Oh, mekanik. Mekanik tu kiranya Hafsam, director dia, ambil saya sikit aja, tak banyak pun. Ada agaknya ada 1 scene 2 scene je tu. Tapi cuma perkataan tu yang jadi viral lah. Saya paling suka bila dah cakap dia kata. Kononnya penyampai. Kan? Jadi orang tengah, orang bergaduh kita yang tukang sampai. Jadi dia kata. Kan. Time itu saya rasa macam mungkin macam kita masalah COVID, time tu mungkin masalah filem baru nak naik kan. Jadi semua orang seronok cerita betul. Jadi Mama filem dengan AR Badul banyak, dengan komedi-komedi yang kata orang bersahaja kan. Macam mana Mama bagi tu kan? Entah, Mama berlakon ni dari dulu sampai sekarang. Mama rasa bawa diri tu bukan berlakon. Macam betul. Ya? Kalau kita jadi orang gaji, kita bawa diri kita sebagai orang gaji je. Tak adalah nak kita nak berlakon beria-ia macam apa orang sekarang kata tangkap mood lah semua benda kan. Nak mood lah itu ini, tak ada. Nak cerita betul ni. Selalunya orang bagi saya kan filem-filem komedi aja. Nak gelak-gelak sana aja. Tapi yang menukarkan banyak karakter saya ini Encik Rashid Sidbeh. Sebab saya tengok Mama ni dia boleh berlakon apa je. Sogok lah, bagilah air mata jatuh tanpa dipaksa. Itu yang saya seronok tu dengan Mama tu kan. Ada saya cuma banyak juga orang tanya macam mana, tipu ke, tahu air ke, tahu apa ke. Tak ada. Kita baca skrip tu. Maknanya skrip tu memang menyentuh hati. Siapa pun boleh menangis kan. Tapi ada pelakon yang memang tak payah menangis pun, kita yang menengok dia menangis. Macam umpamanya Fauzan Ami kan. Tu saya memang salute dia lah. Kata orang, saya tak kisahlah tak dapat award tu, tak dapat award ni, tak apa, tapi sumbangan kita pada industri. Puas atas kerja kita. Itu yang saya nak lah. Tapi kalau dapat tu memang baguslah, satu anugerah pada kita kan. Saya paling mula-mula sekali ambil Mama Mak Dispatch. Mak Dispatch antara drama yang menjadi fenomena time itu Mak kan. Dia fun-fun, Mak jadi mak kepada EJ, seorang anak tomboy, Raja Azura kan. Jadi benda-benda tu fun kan. Rashid ambil Mama cerita yang mula-mula, cerita Kutub Utara, Kutub Selatan. Kutub Utara, Kutub Selatan yang sedang ditayangkan ulangan kan. Ulangan. Drama dengan arwahnya Emrah Jolie. Cerita Liang Lahat. Mama boleh cerita sikit tak? Cerita tu saya ingatnya lah. Kiranya suami tu ada macam kata sixth sense lah. Dia ada tapi isteri extra tak percaya dia, kebolehan kan? dia extra, dia boleh melihat yang orang lain tak nampak. Especially yang dia nampak tu orang-orang yang dah meninggal, akan datang macam minta tolong, lepaskanlah kan, macam tu lah. Dan bekerja dengan arwah Mak. Arwah salah seorang daripada aktor yang terbaik lah. Orang yang kelakar tapi agamanya tinggi, ya.
Walaupun kita ni budak-budak ni ajak dia rockers, rock apa. Karaoke, jangan lupa karaoke dia. Karaoke nyanyi sentiasa ada dalam kereta. Ke mana-mana dia bawa karaoke ya. Bagus, dia tak bising, tak ada kawan, tak ada apa, dia buka karaoke dia nyanyi seorang-seorang. Tak kacau orang. Walaupun orang cakap dia ngacau orang, tetapi dia hebat. Yang saya suka tu kalau budak-budak lah kata, budak-budak kru lah kata ni anak-anak ni kan. Cakap cerita pasal agama ke apa ataupun akan sebut ayat-ayat Quran tahu je dia. Tak betul kan? Dia akan menegur. Dia akan membetulkan. Yang paling bagusnya kalau ada Razak. Kawan dia lah. Razak Ahmad. Suka lawan-lawan dia mengaji. Kita kehilangan aktor-aktor yang bagus zaman-zaman kita. Jadi pada saya, Mama telah melibatkan diri dalam industri kita ni macam-macam. Kan macam-macam benda yang kita dah buat, macam-macam benda yang kita dah bagi. Bila datang dari itu orang tengok, kejap kau tadi berlakon komedi, ini kau berlakon happy, nanti kau balik komedi. Pada saya, bagaimana Mama nak menyesuaikan diri? Saya rasa cerita tu memang kisah benar. Ya, kisah benar. Memang benda ni memang berlaku. Jadi kata orang untuk menginsafkan orang, bukan kita ni, kita berlakon kena cari duit je. Kita kalau boleh kita ni, orang selalu salah faham. Orang ingat kita ni berlakon nak glamour nak apa, tak ada. Sebenarnya kita ni ada tunjuk ajarnya juga ataupun bagi kata orang sindiran ataupun pengajaran pada yang muda-muda especially ni lah kan. Jangan dahaka, especially menantu-menantu ni dari susah mak ni yang membela dia mewah dan sebagainya. Lepas tu disingkirkan. Disingkirkan. Zaman sekarang ni pun berlaku macam banyak tu. Ada, kan? Banyak. Okey, kalau semua netizen, penonton kesayangan saya ni nak tahu lagi hal banyak pasal Nora Ramli ni. Nolia Gani. Aduh, dia dah marah. Orang kenali Nora Ramli, orang kenali Nora Gani, tapi sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu pasal aktris yang paling popular dengan saya. Dan juga rakyat Malaysia yang paling suka dengan lakonan bersahaja dia. Kita tengok Kopi O bersama Rashid Siddiq. Segar bro, segar. Abang bagi tahu dik, jangan cakap abang tak payung. Hebat ni dik, hebat. Mantap, mantul. Jus extra power. Cik, dah kau jemur aku kat luar tu. Aku ni tengah haus ni, haram air pun tak ada. Ya Allah, ni nak bagi Mama minum dah ni. Okey. Okey, tapi sebelum tu kita tanya lagi sikit. Apa banyak no dia tanya. Okay, Mama dah ikut dalam industri ni dah berapa tahun? Kiralah Mama mula-mula dari tahun 1968. Alhamdulillah, dah lama dah makan. Calculation. Apa dia yang Mama nampak, kata orang, berlainan dengan kita. Tapi saya nak tanya dulu lah, suka duka Mama sebagai artis. Mesti ada banyak suka duka Mama sebagai artis. Apa pandangan masyarakat daripada dulu sampai sekarang kepada artis ni kan? Banyak benda yang saya rasa. Biasalah Syed. Kita ni artis ke tak artis ke, kita ni manusia biasa. Macam ada kelebihan, ada kata orang kekurangan. Jadi Mama dah rasa lah banyak dari segi glamour kata orang, dari segi sambutan peminat, semua Mama rasa. Adakah yang paling menyedihkan Mak kata orang? Mesti ada, especially sekarang ni lah. Kata orang dah jarang nak perlukan orang-orang yang dah orang-orang anak dara macam Mama ni lah. Pasalnya banyak semua cerita-cerita orang muda. Tapi kalau memang beza jauh lah. Kalau dari yang dulu kita buat, kita ni director yang akan memilih ikut karakter. Betul. Ya. Jadi sekarang ni stesen yang memilih. Dia suka dia lah. Maknanya kan. Sebabnya bukan tak ada lagi pelakon yang berumur yang boleh menjalankan karakter peranan bagai kan. Kenapa mesti di make up kan orang yang muda-muda? Kesian. Okey, satu lagi Mak yang saya nak pendapat Mama sebagai ada seorang artis juga lama. lagi. Ada lagi. Okey, tak biar. Sebagai artis lama kan, apa pandangan Mama kepada industri drama kita lah? Kan sekarang ini banyak saya dengar
rungutan-rungutan daripada kawan-kawan artis veteran kita pasal tak ada ramai orang tua berlakon dah. Sedangkan tak ada lama, tak ada lah yang baru kan. Jadi saya nak Mama komen sikit lah pasal tu kan. Ini bukan komen aja ni. Macam kita mengadu hal lah ni. Mengadu hal lah. Kita nak ngadu hal kat siapa lagi mak kalau tak dengan kita kan. Betul. Yalah rasanya memanglah kalau industri kita ni memang tengah macam orang kata cendawan tumbuh banyak kan. Pelakon-pelakon baru pun banyak. Sekarang ni kata orang untuk pelapis lah yang baru-baru ni. Tapi janganlah lupa orang lama. Bagilah kita peluang juga kan. Ada orang lama bagi peluang. Kalau karakter tu di kampung, takkanlah semua orang muda. Betul. Kampung ni kalau mak nenek bagilah yang orang betul-betul yang berumur, barulah cantik gambar dia tu kan. Tak adalah make-up. Tak adalah nak make-up sana conteng situ conteng sini. Lepas tu bagi anak dengan mak sama bahaya. Kadang-kadang tu si anak pula yang lelakinya lebih tua daripada mak. Ada orang nampak, orang tengok. Banyaklah. Jadi bukan pasal saya ni kononnya kurang dapat peluang ke apa, tapi alhamdulillah masih lagi ada ya. Untuk kawan-kawan yang lain tapi untuk orang yang lain tu banyak juga dari netizen yang menyebut. Saya pula merasakan bahawa industri kita ni pun sedang tenat juga mak. Kalau asyik-asyik cerita itu je dan juga daripada novel saja, kita tidak blend. Dulu kita buat drama semua original. Contoh yang drama Kutub Utara, Kutub Selatan katalah. Bila original orang tak tahu ending. Bila orang tak tahu ni orang akan ikut. Jadi bila sekarang ni orang dah tahu ending dah. Orang tengok dah tahu ending. Dah tahu ending dah kan. Jadi saya merasakan bahawa harus kembali kepada kita dululah. Itu yang saya rasakan bahawa dulu kita buat drama masa saya boleh memilih semua pelakon. Betul. Siapa saya nak, saya rasa sesuai Nolia Ramli, Nolia Gani, sesuai saya bagi dia ni. Jalil Hamid sesuai kita bagi yang ni, Roslan Saleh sesuai kita bagi. Tapi sekarang ni bila agaknya stesen terlalu memandang pada trending lah. Semua nak trending. Jadi bila nak trending, saya sebenarnya tak salahkan stesen. Dia memang nak jual produk dia, tetapi kena blend. Trending satu. Tapi kualiti kita tak ada. Tu masalah. Saya bukan pakar lah kata orang, bukan mahir. Tapi kualiti tu tak ada. Budak-budak baru memang boleh diterima, yang memang ada bakat semula jadi. Betul, dia memang bagus-bagus. Tapi kebanyakan tu harapkan muka je. Harap muka je tak boleh. Tu hari saya ada baca surat khabar. Okey, dia kata salah satu artis-artis melacur, dia kata, kerana COVID. Dan satu malam dia dibayar 40,000. Kenyataan ini dikeluarkan oleh teman kita. Jadi saya rasa terkilan. Sebab saya bekerja dalam bidang ini dah lama. Kenapa bidang ini harus dimalukan, dijatuhkan maruah, sedangkan mereka tidak ada list pun. Mereka tidak ada list siapa yang melacur, siapa yang ada tau. Tetapi mereka telah mengatakan bahawa pelakon-pelakon kita melacur kerana masalah COVID. Itu memang, kalau saya rasa presiden tu tak layak jadi presiden lah. Maknanya betul mak, saya patutnya bersetuju kita sebagai ketua lah menjaga artis. Betul. Daripada aib dan juga macam di fitnah dan dimalukan. Dia seharusnya macam jadi bapa lah, menidakkan, menutupkan anak-anak ni daripada aib dan sebagainya. Tapi kalau dah dia sendiri pula membuka, ada bukti ke? Itulah betul. Dia pernah tengok ke orang tu buat macam tu kan? Siap dengan harga dengan sebagainya. Jadi saya rasa salah satu daripada benda yang menjatuhkan kita orang kita juga mak. Itu industri kita saya tengok. Daripada dulu itu saya berani cakap lah, memang stupid betul lah orangnya. Yang nak bercakap macam tu rupa kan. Lebih-lebih lagi kita ni Islam. Kita Melayu. Ada ke cakap macam tu, perkataan yang macam-macam tu, menjual diri jadi pelacur. Betul. Jadi saya mengharapkan agar nama baik industri kita dijaga. Kita sama-sama menjaga periuk nasi kita. Ya betul. Dan bapak kita tu harus menjaga kita. Itu sumber rezeki kita. Betul. Jadi tak boleh lah dibuat macam tu, dikeluarkan perkataan yang macam tu, nak viral ke. Betul. Sekarang ni semua nak viral kan. Tapi tak baik. Banyak benda lain lagi yang boleh diviralkan. Jangan disebut tentang ni. Rezeki ni Allah yang bagi kan. Jadi kalau keluar lagi pula yang cerita begini-begini, memang mengaibkan lah.
Okey Mak, kita dah nak ending ni. Kita endingkan sendirilah ending ni. Jadi apa agaknya pesanan Mama kepada pelakon-pelakon baru kita ni, kepada stesen-stesen kita, dan juga bagaimana kita nak maintain. Sebab bila munculnya banyak YouTube, bila munculnya banyak channel-channel lain, TV ni pun dalam keadaan tenat. Yalah. Jadi apa agaknya Mama punya cadangan-cadangan lah? Yalah, cadangan tu setakat cadangan lah. Cadangan je. Guna ke tak guna tu lain cerita. Ya, betul. Bagi stesen ni, bagi peluang lah. Okay. Maknanya kalau ada peranan tu, peranan orang tua, bagi pada orang tua. Janganlah pula yang dah ngangut sampai dah tak boleh berdialog kan. Tak payahlah. Itu tak payahlah kan. Yang agak-agak boleh lah kan. Memeriahkan industri. Memeriahkan. Real lah, real. Barulah datang dia punya cerita tu hidup. Kan. Jadi yang orang muda-muda pun jangan gairah sangat. Jangan suka viral itu, viral ini, pelik-pelik. And then netizen ni memang cari peluang. Kan. Benda-benda yang kecil boleh jadi besar. Betul. Ya. Dan juga jangan pula ada artis-artis kita ni hentam balik netizen. Bergaduh lah. Bergaduh sesama sendiri, sesama artis, sampai berlawyer-lawyer, sampai bersama-sama berjuta-juta. Mampu ke bayar? Seronok pula dia marah. Itulah kita yang mendengar ni. Aku dulu dari muda berapa 10 tahun, 50 tahun lebih aku pelakon, tak pernah jadi macam ni. Tak pernah jumpa yang macam-macam ni kan. Orang cakap. Satu lagi malas, antara bakat dan rupa. Mana Mama nak utamakan kepada golongan-golongan pelakon-pelakon muda kita? Okey, kalau ikutnya lah, kalau kita nakkan cerita yang betul-betul bagus, kualiti, kita ni pandang jauh lah. Ya, jauh lah. Konon-konon hebat lah cerita barat lah ya. Ada tak hero dia yang betul-betul lawa, muka cantik segala-gala? Tak ada. Muka yang pecah-pecah pintu tu. Kena dengan karakter tu. Tapi acting nombor 1, bagus. Cuba kita buat kat sini. Yang muka tak handsome tak laku. Betul, haram. Tak laku, pandang tu tak ada. Jadilah kau. Berayulah. Jadilah kau gangster aja. Perogol ke, itulah layak. Itulah Malaysia. Tapi apa kata orang, acting ada, talent ada. Kan? Tapi tak ada peluang. Tak ada peluang. Okey Mak, minum dulu Mak. Kopi O bersama Rashid Sibe. Akhirnya kita dapat menginterview, tahu serba sedikit pasal Noliah Ghani. Betul jadi alhamdulillah kita dah sebenarnya ketandusan pelakon-pelakon veteran kita, pelakon-pelakon yang boleh membawakan pelbagai watak. Start daripada zaman P. Ramlee sampailah sekarang, dan saya sentiasa kalau saya ada kerja, kalau saya ada job, tak kisah komedi ke heavy ke, saya akan ambil Noliah Ramlee. Pada saya keakraban kami memang dah lebih daripada anak beranak. Kita kadang-kadang susah senang kita bersama, konon-kononnya lah. Tetapi pada saya artis-artis veteran ini harus dihargai, harus diberi peluang, sebab pada mereka lakonan ini dah sebati dengan jiwa. Jadi kalau kita tidak ambil, siapa lagi nak ambil? Jadi saya harap warisan-warisan baru ni, barisan-barisan baru ni, pengarah ke, produser ke, ambil pelakon-pelakon kita. Bukan kita nak minta sedekah kan Mak? Bukan kita nak minta bekerja, tak ada. Tapi bagi kita peluang, bagi sama-sama rasa apa yang ada dalam industri kita. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam Kopi O bersama Rashid Sibe. Terima kasih. Terima kasih banyak Mak. Manis ke ni? Manis ke masam? Sedap. Ada kerupuk isteri saya buat. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Mak, kejap lagi ni. Sikit. Banyak asal tengok asal Rashid je garanti menangis. Mak boleh tengok tu. Mak replay balik tadi. Okey Mak. Apa tadi? Nak minum. Okey Mak, lepas ni kita apa mana? Okey Mak minum Mak, daripada tadi cakap nak minum tak minum Mak. Kopi O dan juga flash. Okey Mak. Kakak